85 adalah nombor surah. 22 adalah jumlah ayat. 30 adalah juzuk. Dan 590 adalah halaman yang terteranya surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini kita kena tahu ia telah diturunkan Allah semasa fasa pembantaian. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak fasa di mana dakwah yang Nabi lakukan bukan sekadar mengundang tentangan mulut ataupun maki hamun, tetapi para pemimpin Makkah, orang-orang kafir Quraisy telah memberikan tekanan yang sangat dahsyat kepada batang tubuh para sahabat. Kalau tidak keberatan, balik nanti 10 suku, semua tolong cari fakta-fakta yang membabitkan. Yang pertama, Bilal bin Rabah. Apa yang berlaku kepada beliau pada tahun pembantaian. Dikatakan tahun pembantaian ini, kalau anda ada buku Kompas 114, okay, di belakang buku Kompas 114 ada peta. Dan di bawah itu ada tertulis fasa 3. Boleh nampak tak? Pembantaian fizikal. Pembantaian fizikal ini dikatakan terjadi sekitar tahun 5, 6 dan 7 kenabian. Kerana waktu itu Nabi mula mencipta pengaruh. Al-Quran telah mula mendapat sambutan. Seorang demi seorang beriman kepada Nabi, memeluk Islam, sehingga orang-orang Quraisy merasakan kekuasaan mereka sudah mula terancam. Mereka merasakan perlawanan mulut tidak memadai. Mereka perlu menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unsur-unsur yang boleh menakutkan orang-orang yang beriman supaya berhenti daripada meneruskan keinginan mereka mengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nama yang pertama saya harap anda boleh belik Ar-Rahiqul Makhtum ataupun mana-mana karya sirah, ya, jadikan ini homework anda, apa yang telah berlaku kepada Bilal bin Rabah. Bagaimana bentuk penyiksaan yang dilakukan kepada insan ini. Yang kedua, apa yang berlaku kepada Sumayyah dan suaminya Ammar. Maaf, suaminya Yasir. Yang ketiga, apa yang terjadi kepada Khabbab Al-Arat. Dan yang keempat, apa yang terjadi kepada wanita yang bernama Zinnirah. Kalau anda baca sirah, ada rekod tentang beberapa para sahabat yang diberikan torture, penyiksaan yang sangat kejam di hadapan khalayak orang-orang Quraisy sebagai amaran, kalau kamu ikut ajaran lelaki ini, mereka menyebut sebagai ajaran asing, maka inilah kesudahan yang akan kamu lalui. Kenapa kita kena tahu sirah Nabi seperti peristiwa pembantaian ini? Sirah Nabi SAW ataupun tempoh kenabian Nabi berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Salah satu babak semasa Nabi di Makkah adalah gerakan yang Nabi bawa menghadapi tentangan yang sangat menyakitkan tubuh.
Kita kena jawab soalan ini. Kenapa kita kena tahu peristiwa sirah seperti fasa pembantaian ini? Apa matlamat daripada pembelajaran sirah nabawiyah? Malam ni kita akan belajar matlamat mempelajari sirah seperti apa yang terjadi kepada Bilal. Sebutkan nombor 2 siapa? Sumayyah. Nombor 3 Yasir. Nombor 4 Khabbab. Nombor 5 sebenarnya senarai itu sangat besar. Ini hanya 5 nama yang tertera yang menonjol kerana ekstrim 18 SG, sadis. Apa yang menimpa mereka dan dipertontonkan. Yang mati, yang dibunuh dalam keadaan gelap, gelita, didiamkan pembunuhan mereka, itu lebih besar daripada kalangan hamba, ya, hamba-hamba sahaya dan fakir miskin yang tidak dikenali pun dari kalangan penduduk Makkah. 5 itu hanya yang menonjol, juga menonjol kerana mereka antara yang rapat, sahabat-sahabiah yang rapat dengan Nabi SAW. Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena belajar sirah? Sebagai contoh, kenapa kena tahu peristiwa pembantaian ini berlaku dalam hayat perjuangan Nabi? Susah tak soalan tu? Kerana susah, saya beri jawapan. Matlamat pembelajaran sirah adalah untuk mengetahui apa komen Allah pada peristiwa berkenaan. Antara matlamat kita belajar sirah adalah untuk kita bertanya, Allah ada komen tak tentang fasa pembantaian? Soalan. Apa itu makna komentar dari Allah? Anda berada di zaman semua orang boleh komen sesuatu status. Tak susah untuk faham, ada isu-isu tertentu terjadi dalam hidup Nabi yang bukan sekadar para sahabat komen atau Nabi komen, bahkan Allah memberikan komentar. Kadang komentar itu pendek, kadang komentar itu panjang. Soalan saya, apa maksud komentar dari Allah? Itulah maksud surah diturunkan selepas sesuatu peristiwa terjadi. Ingat ya, tidak semua yang terjadi, insiden-insiden, senario-senario, adegan dan babak yang menimpa Nabi diulas oleh Allah. Tidak semua. Kalau semua perkara yang terjadi kepada Nabi diulas oleh Allah, Al-Quran setebal Sahih Bukhari. Al-Quran setebal Sahih Muslim. Sebab semua perkara Nabi buka mulut, memberikan komen dengan memulakan komentar dengan qala Allahu azza wa jalla. That's mean itu Quran. Allah hanya komen beberapa peristiwa tertentu sahaja yang terjadi dalam 23 darab (365). Betul tak? Untuk mengetahui jumlah hari-hari kenabian. 23 darab 365. Betul ke? Atau 23 darab 12 darab 365? 23 darab 365. Boleh saya tahu dapatan anda? Kalkulator anda? Unit 10 boleh bantu? Unit 10? Berapa hari Nabi berjuang? 8395 lebih kurang 8,300 hari. Lebih kurang 8,000 hari. Kerja Nabi adalah menyebarkan Al-Quran. Tidak semua hari-hari itu Allah turunkan wahyu. Walaupun setiap hari itu ada sahaja adegan-adegan tertentu terjadi, sama ada menyesakkan dada Nabi atau menggembirakan Nabi.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat teliti memberikan komen. Tidak semua perkara terjadi dalam hidup Nabi Allah menurunkan komen dari langit. Dan peristiwa pembantaian, ada tak Allah turunkan komen? Jawab. Peristiwa para sahabat diseksa tanpa merasakan Tuhan menurunkan pertolongan. Terlintas dalam hati sebahagian mereka yang baru memeluk Islam, tetapi kena torture. Kalau Tuhan itu ada, kapan bisa kita diperlakukan begini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dibiarkan pertumpahan darah umat ini terjadi? Maka beritahu saya, ada tak Allah menurunkan komen untuk menjawab apa yang bermain dalam hati para sahabat ini? Mata nasrullah. Bilakah pertolongan Allah? Allah menurunkan komen sebenarnya apabila fasa pembantaian terjadi. Salah satu komen itu adalah surah Al-Buruj. Okey, faham? Sekarang soalan seterusnya. Apa implikasi bila Allah komen sesuatu insiden yang terjadi dalam hidup Nabi? Apa implikasi? Ada implikasi tak bila Allah komen? Komentar Allah adalah komentar yang paling tinggi yang mesti anda beri perhatian. Berbanding komentar para sahabat sendiri kepada peristiwa itu. Hatta komentar Nabi sendiri kepada peristiwa yang terjadi kepada Nabi. Komentar Allah adalah komentar yang mesti diberikan perhatian. Yang namanya adalah Al-Quran. Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Kami turunkan Al-Quran beransur-ansur. Artinya sedikit demi sedikit, kerana setiap kali 2-3 ayat turun ataupun 20-30 ayat turun, ia turun kerana mengulas sesuatu isu yang terjadi dalam hidup Nabi. Dan isu itu selektif. Allah memang pilih isu tertentu. Bukan semua isu yang terjadi dalam hidup Nabi. Maka apa implikasi bila Allah pilih? Dalam banyak-banyak adegan yang berlaku dalam hidup Nabi, aku select yang ni. Bilal kena torture, Khabbab kena torture, Sumayyah kena bunuh, Yasir pulang ke rahmatullah. Siapa lagi tadi? Allah turunkan suratul Buruj. Apa implikasi dia? Susah. Jadi saya bagi jawapan. Bila Allah menurunkan komen, artinya apa? Peristiwa itu akan berulang. Peristiwa apa? Pembantaian. Peristiwa apa? Lintasan hati, kalau Tuhan itu ada, kenapa dibiarkan kanak-kanak ini terbunuh? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dibiarkan orang-orang beriman tidak beroleh bantuan? Maka Allah menurunkan surah Al-Buruj bukan hanya kepada para sahabat. Kerana Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Artinya apa? Manfaat Al-Quran kepada seluruh manusia merentas zaman. Rabbul Alamin menurunkan Al-Quran kepada Nabi rahmatan lil alamin. Jadi saya harap mindset ini ada bila anda membaca sirah. Apa matlamat belajar sirah? Jawapan sudah diberikan. Untuk mengetahui agaknya dalam babak kehidupan ini, ada tak Allah menurunkan komen? Soalan kedua, apa implikasi bila Allah komen? Artinya dalam pengetahuan Allah yang maha mengetahui apa yang telah berlaku dan akan berlaku, bahawasanya peristiwa ini akan terus menerus terjadi pada suatu hari nanti. Sebab itu Al-Quran dikekalkan. Sekarang anda faham kenapa Al-Quran dikekalkan tanpa perubahan? Supaya bila anda menghadapi semacam sama dengan cerita pembantaian atau umat di Palestin
menghadapi cerita pembantaian, tidak beroleh sebarang bantuan daripada mana-mana negara, terkepung, penjara, maka mereka boleh merujuk sesuatu yang telah memberikan kekuatan kepada orang-orang terdahulu. Bagaimana mungkin satu orang masuk universiti dan dia berkata dia gagal, sedangkan orang-orang sebelum itu masuk universiti yang sama, pensyarah yang sama, silibus yang sama, pentadbiran yang sama, kaedah pendidikan pengajaran yang sama, orang-orang sebelumnya mumtaz, cemerlang. Dia masuk universiti yang sama, pensyarah yang sama, silibus yang sama, lalu dikata dia gagal. Wajarkah dia menyalahkan silibus? Dia kena salahkan diri dia. Begitulah Al-Quran. Kita baca Quran yang sama, kita tidak beroleh kekuatan. Salah Quran atau salah interaksi kita? Salah cara kita berinteraksi. Quran ini, surah Al-Buruj ini telah menguatkan Bilal, Khabbab, Yasir, Sumayyah, Zinnira. Adakah Al-Quran yang sama menguatkan kita? Jadi ini mukaddimah saya insya-Allah. Baik. Mukaddimah baru. Ustaz, bolehkah kita kait sesuatu surah dengan isu-isu semasa ataupun apa yang terjadi dalam umat Islam? Jawapannya boleh dengan 3 syarat. Tajuk kita malam ni tahu tak? Apa tajuk kita malam ni? Ada orang tak penting tajuk. Yang penting Ustaz Syahri. Soalan saya, apa tajuk malam ni? Penting tahu tajuk supaya anda buat persiapan sebelum datang. Sebagai contoh, saya nak tanya, ada tak baca surah Al-Buruj dan terjemahan sebelum datang? Tolong biasakan. Tolong lawan budaya tidak bersiap sedia, yang terlalu bergantung kepada penceramah. Dan kita tidak buat apa-apa persiapan untuk mencabar minda kita dan kalau hebat sangat mencabar penceramah itu. Nasihat saya, bila kita datang kuliah-kuliah yang telah diberitahu tajuk, sebagai contoh surah Al-Buruj dan Palestin, sebelum sampai baca dulu surah Al-Buruj dan terjemahan. Sebab saya memang takkan sebut setiap ayat dan terjemahan. Yang kedua, perasan tak dalam poster kita mula jam tapi tidak disebut tamat jam berapa? Perasan tak? So, habislah anda. So, kita nak tamat jam berapa? So, terpulang kepada saya. Baik. Syarat yang pertama, S yang pertama, saya mudahkan anda dengan 3S. Bila berlaku 3S ini, insya-Allah, apabila kita mengaitkan sesuatu surah sebagai seolah-olah komentar Allah kepada peristiwa yang sedang berlaku, seolah-olah surah itu baru diturunkan, seolah-olah. S yang pertama, semak tafsir. Sebab bimbang kita duk kait dengan isu-isu semasa, tetapi kita sendiri tak faham kalimah-kalimah yang ada dalam surah berkenaan dan ayat-ayatnya. Sebagai contoh, ramai, bukan sedikit. Ashabul Ukhdud adalah mereka yang dibakar hidup-hidup. Kalau itulah jawapan anda, jangan kaitkan surah Al-Buruj dengan apa-apa yang terjadi. Kerana mengatakan Ashabul Ukhdud sebagai mangsa adalah kesalahan total. Ashabul Ukhdud bukan mangsa. Ashabul Ukhdud adalah pemangsa dan penjenayah. Jangan samakan dengan Ashabul Kahf. Itu sudah menunjukkan kamu tak faham tafsir. Kamu tak belik pun apa kata para ulama. Ataupun S juga adalah soal ustaz yang ada kemahiran dalam bidang tafsir. Ustaz, surah ni cerita pasal apa ya ayat ni, ayat ni, ayat ni. S juga merujuk kepada seluruh ayat. Kena tengok. Bukan hanya petik-petik satu ayat lalu dikaitkan dengan isu semasa. Bimbang kita tidak memahami dengan baik keseluruhan surah berkenaan. Masa COVID dulu, saya bawa satu tajuk online.
surah Maryam dan cabaran COVID. So saya cuba nak beritahu kenapa surah Maryam banyak babak dalam rumah. Zakaria dan isterinya tidak ada anak. Baginda berdoa dalam mihrab dalam rumah. Panjang lebar doa Nabi Zakaria. Kemudian ada cerita yang kedua, cerita Maryam yang beribadah dalam mihrab. Kemudian cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dalam rumah. Banyak babak-babak dalam rumah kerana itu dapatan tafsir saya. Memang ulama tafsir tak sebut dalam rumah. Tetapi bila kita perhatikan, kelihatannya semua babak ini babak kekeluargaan. Jadi saya rasa, tapi jangan lupa ada 2S lagi. Saya rasa PKP yang menyebabkan kita berada di rumah, menuntut kita untuk kembali pada surah Maryam. Dan seolah-olah surah Maryam baru diturunkan. Barangkali apa sebab hikmah agaknya Allah nak kita kembali ke rumah. Duduk di rumah. Stay at home. Lupa dah hashtag tu. Rindu tak hashtag tu? Stay at home. Surah Maryam kalau kita baca, dia mengajar kita seolah-olah awak telah tinggalkan banyak perkara asas kepada anak-anak awak. Allah datangkan COVID barangkali, wallahu alam. It is how do you see something. Dia bukan soal what happened to you. It is how you interpret what happened to you. Barangkali ia wake up call agar saya menggunakan waktu yang lebih banyak di rumah, nak keluar bekerja tidak dibenarkan, untuk lebih beri perhatian kepada pendidikan anak-anak. Dan surah Maryam bertema itu. S nombor 2. Sirah Nabi. Sebagai contoh, anda nak kaitkan surah Al-Buruj dengan Palestin. Anda kena tahu, memang surah Al-Buruj ni ada kaitan dengan Gaza. Dan apa boleh kita katakan tentang Gaza? Pembantaian. Sikap rejim Zionis yang menganggap genosid itu hiburan. Tiada peri kemanusiaan lebih teruk daripada binatang. Maknanya cerita pembantaian. Dan kita yang melihat tragedi insiden itu, barangkali terlintas, Tuhan, kenapa dibiarkan begitu orang-orang beriman? Mana bantuanmu? Mana pertolonganmu? Kita barangkali terlintas. Jadi untuk anda kaitkan Gaza dengan surah Al-Buruj, anda kena lihat dulu surah tu turun sebab apa agaknya. Maka bila sirah ada persamaan dengan isu yang anda nak kaitkan, mudah-mudahan ia adalah kaitan yang benar. Dan mudah-mudahan ia adalah tadabbur. Seolah-olah Al-Quran baru diturunkan. S nombor 3. Esok sekolah tak? Alhamdulillah. Sahihkan fakta. Sebelum kita nak kaitkan sesuatu surah dengan sesuatu isu, isu tu fakta-faktanya kena anda clarify, verify betul-betul. Sebab bimbang kita kaitkan sesuatu surah dengan isu yang kita maklumat tak masak, separuh masak dan hanya Google. Tidak berasaskan bacaan, tidak mengetahui beberapa disiplin ilmu lain. Jadi kita kena lalui 3S ini dan mudah-mudahan bila kita mengaitkan sesuatu surah dengan fenomena-fenomena yang terjadi, ia adalah kaitan yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan tidak berlaku kesalahan, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya berpandangan surah Al-Buruj seolah-olah komentar daripada Allah kepada peristiwa tragedi kemanusiaan pembantaian saudara mara kita di bumi Gaza, di bumi Palestin. Surah Al-Buruj boleh dibahagikan kepada 8 bahagian. Saya hanya nak sinopsiskan sahaja. Saya tiada masa untuk membacakan ayat dan terjemahan.
Surah Al-Buruj boleh dibahagikan kepada 8 bahagian dengan elok-elok. Inilah perjalanan surah Al-Buruj. Bahagian yang pertama, saya namakan keagungan Al-Quran. Allah bersumpah dengan 3 perkara yang ada kena-mengena dengan Al-Quran. Apakah ayatnya? Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai buruj. Saya tak baca terjemahan sebab saya merujuk tafsir yang lain. Nanti saya uraikan. Demi langit yang mempunyai buruj. Buruj itu apa? Kita sembang sekejap lagi. Wal yaumil maw'ud. Dan hari pembalasan yang telah ditetapkan tarikh kejadiannya yang hanya Allah yang tahu. Dan sumpah yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan, ataupun yang melihat dan yang dilihat. Tafsiran yang saya pilih adalah pendosa, syahid. Amalan dosa, jenayahnya adalah masyhud, kitab catatan amal. Akan menjelma dan dia akan melihat satu persatu catatan jenayahnya yang dahulu tidak diadili, berjaya disembunyi. ICJ tidak mengheret mereka kepada kandang orang-orang yang mesti dipertanggungjawabkan dan dihukum. Terselamat dari mahkamah dunia, tetapi akhirat awak akan berdepan dengan dokumen yang awak tidak akan boleh menafikan. Okey? Ini adalah bahagian satu. Hal antum ma'i? Program kita dekat Tadabbur Center. So kena bunyi Arab lebih sedikit. Terima kasih pada surah As-Sabah kerana menyediakan dewan yang selesa. Barakallahu fikum ya. Bahagian yang kedua, temanya adalah musnahnya umat terdahulu. Siapa umat terdahulu yang dimusnahkan Allah? Mereka yang tak percaya al-yaumil maw'ud. Mereka yang tak percaya adanya hari syahid wa mashhud, yakni mereka yang tak percaya pada hari pembalasan. Lalu mereka membunuh tanpa sebarang perasaan kemanusiaan. Tuan-tuan, kalau nampak polis akan pandu laju tak? Begitulah. Kalau kita beriman kepada polis, kita akan berpantang dalam tindak tanduk. Tetapi kalau kita tidak percaya ada polis yang memerhati, kita akan buat serba-serbi ikut suka kita. Maka ini adalah bahagian yang kedua. Umat terdahulu antara yang pernah dimusnahkan Allah adalah Ashabul Ukhdud. Al-Ukhdud adalah parit. Mereka menghumban orang-orang beriman ke dalam parit yang digali dengan dalam. Ukhdud artinya ramai orang-orang beriman. Jumlah mereka tidak 2-3 orang. Jumlah mereka sangat besar. Civilian, orang awam yang bukan pegang senjata, yang tidak terbabit dalam militeri, hanya kerana mereka beriman, mereka diikat dan dihumban beramai-ramai. Itu apa kalau bukan dalam bahasa hari ini genosid? Beramai-ramai. Dihumban ke dalam parit. Dalam Al-Quran ada satu lagi ashab yang saya dapati, walaupun ulama tafsir kebanyakannya tidak berani memberikan kata putus. Cuba teka, siapa berani teka? Ada satu lagi ashab yang negatif ya, bukan positif macam Ashabul Kahf. Ashab satu lagi negatif macam ashab Al-Ukhdud. Saya bagi buku saya yang penting menjelang Ramadan, Kompas 114. Kalau dah ada, cari buku lain. Satu? Ashabul Shimal, akhirat nanti. Ni di dunia. Percubaan yang baik, dapat separuh buku saya nanti. Saya koyakkan. Lambat? Cik Haris, anda harapan saya. Oh, tak terlintas pula. Ashabul Aikah.
Lah. Ha? Itu di akhirat, ashabun nar. Ashabul fil. Banyak pula jawapan-jawapan luar jangkaan. Jawapan saya ashabul ras. Dia memang ashabul aikah betul, kaum yang kafir dimusnahkan Allah, ashabul fil dimusnahkan Allah, tapi yang ada persamaan dengan ashabul ukhdud, ni dapatan saya wallahu alam, adalah ashabul ras. Ar-ras kata At-Tabari rahimahullah adalah telaga yang dalam. Dihumban. Ini bukan At-Tabari, beliau hanya define ar-ras sebagai telaga yang dalam, tetapi dapatan bacaan saya adalah nabi-nabi dibunuh dan dihumban ke dalam telaga yang dalam, sehingga keluarga tak tahu ke mana menghilangnya suami mereka yang merupakan seorang nabi. Tak jumpa jejak, tak nampak di mana dia pergi, sebab musuh telah bukan sekadar membunuh, mereka cuba menghilangkan sebarang bukti-bukti yang menunjukkan mereka yang terbabit dalam pembunuhan itu. Terbunuh nabi-nabi dan dihumban ke tempat yang sangat dalam, ar-ras. Al-ukhdud dihumban ke tempat yang sangat dalam, namanya parit, juga bertujuan supaya akan dikambus nanti dan orang tak akan jumpa. Kemahuan menghilangkan bukti. Supaya orang tak jumpa apa-apa anggota tubuh untuk dibuat siasatan forensik. Orang tak jumpa apa-apa, seolah-olah nothing happen. Yang kedua, an-nari dzatil waqud. Ketika mereka dihumban, api itu marak menjulang. Api itu marak menjulang. Makna yang kedua ini adalah mereka bukan sekadar dibunuh, mereka dibunuh dengan perlahan-lahan, sangat kejam, dan rentung. Ini pun salah satu cara untuk menghilangkan bukti. An-nari dzatil waqud. Api yang marak menjulang, seorang demi seorang dihumban. Idhum 'alaiha qu'ud, dan ketika orang-orang mukmin ini dihumban, ashabul ukhdud qu'ud. Mereka duduk untuk tempoh yang lama. Qu'ud beza dengan julus. Qu'ud artinya duduk untuk tempoh yang lama dan ada unsur santai, rehat dan hiburan. Penyiksaan itu hanyalah hiburan. Ini bukan hanya cerita ashabul ukhdud. Buat ucapan, ya, sempena anniversary yo. Puff kat belakang. Dibom rumah-rumah Gaza. Bila saya tengok video itu, saya memang teringat Qu'ud. Mereka yang genosid ini hanyalah hiburan bagi mereka. Tiada peri kemanusiaan, hatta binatang tidak melakukan itu. Qu'ud juga bermakna mereka sangat hampir dengan api sebab mereka nak tengok jarak dekat kesakitan orang beriman. Sambil berkata padan muka. Menyakiti hati mereka semasa tubuh mereka tersakiti. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, yaf'alun artinya melakukan tanpa sebarang perasaan. Mereka dah biasa melakukan. This is military. Mereka tidak ada sebarang rasa bersalah. Mereka saksi kepada apa yang terjadi. Wama naqamu minhum. Naqam ni artinya marah yang paling tinggi. Lalu mereka bertindak melakukan sesuatu. Ini namanya naqam. Dendam yang sampai tahap marah yang amat sangat lalu dijelmakan dalam bentuk pukulan, kesakitan. Ini naqam. Seksa orang yang mereka sangat marah. So orang-orang beriman tidak dibunuh melainkan hanya kerana mereka mengatakan Allah. Ini bahagian yang kedua. Apa dia bahagian kedua? Musnahnya umat terdahulu. Adapun bahagian yang ketiga, nama-nama Allah. Itu bahagian ketiga. Ataupun kekuasaan Allah. Mari kita lihat, ada tak nama Allah Syahid?
pada ayat yang ke-9 ini, ada tak nama Allah Malik? Ini adalah puji-pujian kepada Allah. Dia adalah Raja langit dan bumi dan dia melihat, menyaksi, memantau segala apa yang terjadi. Kemudian bahagian yang keempat, pembalasan di akhirat. Lihat ayat ini, neraka Jahannam adalah pembalasan di akhirat untuk penjenayah-penjenayah dan rejim ini. Okey? Dan bahagian yang keempat, okey, so nampak 4 bahagian tu? Boleh? Ulang balik tanpa melihat nota. Satu apa dia? Kagungan Quran. Yang kedua apa dia? Musnahnya umat terdahulu. Nombor 3 apa dia? Nama-nama Allah, puji-pujian kepada Allah. Dan nombor 4, pembalasan di akhirat, pembalasan neraka. Okey, sekarang berbaki apa dia? 5, 6, 7, 8. Betul? 5 adalah 4. Tulislah. 5 adalah 4. Apa dia 4 tadi? Yes, pembalasan di akhirat. 6 adalah, kalau 5 adalah 4, 6 adalah 3. Apa 3? Itulah 6. 7 adalah 2. Tuduh 7. Dan 8 adalah 1. Ini struktur yang ajaib yang terdapat di dalam seluruh surah-surah di dalam Al-Quran. Baik, mari kita lihat apa nombor 5 tadi? Maka cerita ayat 11 adalah separuh masa yang kedua. Pembalasan bagi orang beriman, kalau tadi api, sekarang air. Api untuk penjenayah, air sungai syurga untuk orang-orang yang beriman mati syahid, yang mati terbunuh. Apa dia nama 6 tadi? Maka nama-nama Allah ataupun puji-pujian kepada Allah, pertamanya tumbukan. Batash ini artinya tumbuk. Ataupun tangkap, lalu dicampak ataupun dihumban. Batash. So, puji-pujian kepada Allah kerana pukulannya amat menyakitkan. Kalau tadi melihat syahid, tapi tidak semua polis yang melihat sesuatu kesalahan pergi menangkap orang yang melakukan kesalahan. Ada waktu dia bagi can. Tetapi yang ini, batash dia tangkap. Kemudian perhatikan nama Allah seterusnya, Mubdi'u, Mu'id. Ini puji-pujian kepada Allah. Yang memulakan kehidupan kita di dunia, ini Yubdi'u, yang merujuk kepada alam dunia sekarang. Allah menghidupkan kita, memulakan kehidupan kita di sini, dan dia akan mengulang. Yu'in artinya mengulang penciptaan kita di hari akhirat. So, Yubdi'u merujuk alam dunia, Yu'id merujuk kepada alam akhirat. Apa lagi nama-nama Allah? Al-Ghafur, Al-Wadud. Kepada siapa nama-nama Allah ini? Kalau tadi kepada penjenayah perang, kepada penjenayah, mereka yang membunuh orang-orang beriman, manakala ini nama-nama Allah untuk yang mati syahid, mati terkorban, orang-orang beriman yang menjadi mangsa, kepada mereka Allah ampunkan dosa-dosa dan Allah mencintai mereka. Wadud. Apa lagi nama Allah? Al-Majid, Dzul Arshil Majid, pemilik arash yang penuh dengan kepujian. Apa lagi nama Allah? Fa'alun lima yurid. Bukan nama, tetapi sifat. Allah berhak melakukan apa sahaja menurut kehendak dan hikmahnya. Nah, kita berada pada bahagian yang ke-7. Apa bahagian ke-7 tadi? Bahagian ke-7 adalah bahagian kedua. Apa dia? Maka umat terdahulu dijelaskan di sini. Siapa umat terdahulu? Yang bangga dengan jumlah tentera. Militeri yang sangat besar. Maka Allah sebut Fir'aun dahulu. Dan Allah menyebut Samud kemudian. Ini antara umat terdahulu yang Allah musnahkan semasa mereka di dunia. Tak payah tunggu akhirat. Dunia Allah dah musnahkan. Yubdi'u alam dunia.
yu'id alam akhirat. Di dunia aku boleh musnahkan kamu. So, mereka terpedaya dengan rencana mereka, kononnya rencana mereka penuh dengan kehebatan, tetapi Allah menyerang mereka dari belakang. Anda tahu apa makna Allah serang daripada belakang? Awak takkan boleh baca bagaimana Allah akan memusnahkan awak. Rencana Allah sangat ghaib, sangat tidak diketahui musuhnya sendiri. Fir'aun sahaja membesarkan musuhnya. Fir'aun sendiri tidak menyedari dia sedang memelihara dengan penuh kebaikan satu orang yang akan memusnahkan dia. Serangan dari belakang artinya rencana Tuhan tidak boleh dibaca oleh kita. So jangan kata Tuhan tidak merancang. Tuhan ada perancangan. Cuma akal kamu tidak mampu memahami. Kita baca Al-Kahfi malam ni. Kita lalu hentian Nabi Khadir yang kedua. Apa berlaku? Kanak-kanak terbunuh. Musa marah. Khadir kata apa? Bertenang. Saya bukan buat kerana saya nak buat. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya buat kerana perintah Tuhan. Kalau awak guna akal awak akan marah, awak akan emotional react, awak akan kata mana mungkin bermudah-mudahan dalam hal nyawa kanak-kanak terbunuh. Tetapi Allah ada rencana yang kita tak boleh faham buat masa ini. Satu hari nanti kamu akan hargai rencana Tuhan. Akhir sekali apa dia nombor satu? Allah menyebut tentang Al-Quran yang memiliki kemuliaan yang terpelihara dalam lauh. Lauh ini papan-papan yang tertulis, sebab kalau tulis dekat papan, pahat ukir dekat papan, ia susah untuk mengalami perubahan. Anda tulis kat sini, anda mudah padam. Tetapi tulis di papan, tulis di batu, susah untuk mengalami perubahan. Itu simbolik kepada Al-Quran tidak mengalami perubahan. Ia terpelihara, mahfuz artinya terpelihara. Sekarang kita selesai struktur dan segmen. Mudah-mudahan anda faham serba sedikit perjalanan surah Al-Buruj. Sebenarnya ini masih lagi mukadimah. Inilah poin utama saya. 5 perkara yang seharusnya menyebabkan kita jatuh cinta dengan surah Al-Buruj dan seolah-olah ia sangat diperlukan oleh saudara mara kita di Palestin. Surah Al-Buruj ini ada 5 sebab. Dan kita sendiri yang melihat Palestin memerlukan surah Al-Buruj ini kerana 5 sebab berikut. Are you ready? Air masak ada? Tak apa, ada penyelamat. Terima kasih banyak agak. Baik. Sebelum kita pergi kepada, ini yang bahaya statement ni. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang sebenar. Sebelum tu yang akan menjadi bahaya kepada anda. Sebab tu dalam poster kita tak tulis masa tamat. Okay. Buruj ni apa? Diterjemahkan sebagai gugusan bintang. Bintang-bintang yang begitu banyak, bukan satu bintang. Bila kelihatan daripada bumi, bintang-bintang yang sangat banyak seperti berkumpul dan hari ini orang kata semacam membentuk rupa-rupa tertentu, maka diberitahu ia adalah buruj. Tetapi dari sudut bahasa dan bagaimana Al-Quran mendatangkan makna baraja, ia bukan hanya cerita tentang gugusan bintang. Dengar elok-elok, buruj adalah tembok yang sangat kuat. Tembok pertahanan yang sangat kuat, tinggi dan menarik perhatian. Ulang balik. Tembok yang sangat kukuh, tinggi untuk memelihara kawasan diraja, kawasan istana, dan ia lip-lap cantik dari kejauhan. Pernah nampak tak Istana Negara
daripada jalan kita pergi masjid wilayah tu, waktu malam, saya memandu daripada Kedah nak balik ke Kajang, confirm laluan tu. Nampak, kalaulah satu hari nanti duduk di situ kan. So kita nampak lip-lap istana, kubahnya dan pasti ada pertahanan. Pertahanan adalah keyword kepada buruj. Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai buruj kerana Allah nak sebut langit ini ada pertahanan. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Kami jadikan bintang-bintang ini untuk tujuan mempertahankan langit dari diceroboh oleh para penceroboh daripada bangsa jin yang boleh terbang ini. Surah 4 ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Awak larilah ke mana-mana pun, walau di buruj musyayyadah, tembok yang sangat kuat, maut tetap akan datang. So perkataan buruj digunakan oleh surah 4 ayat 78. Wanita, pernah dengar perkataan tabarruj? Maknanya menghiaskan diri untuk menarik perhatian lelaki. So tembok baraja artinya wow, hebat kerajaan itu, hebat pertahanannya. Dan pernah nampak menara tinggi yang memantau sebarang gerakan yang dilakukan oleh rakyat jelata, entah ada yang cuba nak menceroboh, dia ada lampu yang akan memantau siapa yang cuba nak menceroboh pada malam hari. Itu adalah surah 33 ayat 33 yang dulu viral corona sebab ada perkataan waqarna. Ya, itulah dua ayat yang mendatangkan definisi makna baraja. So, bila Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai buruj, artinya apa? Nah, kita nak kaitkan dengan Al-Quran. Kenapa ia berkait dengan keagungan Quran? Kerana Quran turun daripada mana? Quran turun daripada langit. Dan kalau anda baca surah Al-Jin, ya, bila Quran nak diturunkan, langit mengalami proses jin tidak lagi boleh pergi ke atas. Pernah tak bila raja nak datang ke Bangi, polis akan sampai dulu untuk tepi, ya. Kenderaan VIP akan lalu. Surah sebelum Al-Buruj, ya. Tak apalah, jadi pening kepala dengan surah sebelumnya pula. So the point is, Allah bersumpah dengan langit yang Al-Quran turun, dan Al-Quran menceritakan tentang apa? Apa keistimewaan Quran? Apa keagungan Quran? Ia menceritakan apa yang tak nampak depan mata. Maliki Yaumiddin. Ini tidak mampu disebut oleh mana-mana makhluk. Makhluk tidak tahu masa depan. Hatta Taurat telah mengalami penyelewengan. Ayat-ayat keakhiratan dibuang oleh Rabbais. Sehingga mereka perli neraka. Kita masuk neraka pun hanya beberapa hari, nanti kita keluar balik. Syafaat Nabi-Nabi. Sebab mereka lost maklumat sebenar tentang neraka Jahannam di dalam kitab mereka sendiri. So keagungan Quran adalah kerana menceritakan tentang hari pembalasan di mana wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak perempuan yang mati dibunuh akan diberikan peluang untuk bercakap membela diri. So anak-anak perempuan itu contoh kepada masyhud. Dia akan menjadi orang yang disaksikan oleh para penjenayah ini. Kamu dengar apa ucapannya semasa kamu bunuh dia dulu. Aku takkan tanya kamu wahai penjenayah di hari ini. Aku nak kau dengar apa ucapannya semasa dia mahu dibunuh. Semacam kotak hitam itu dibuka supaya dia dengar macam mana deritanya apa yang dialami oleh mangsa. Jadi ini keagungan Quran. Maka Allah bersumpah dengan langit yang ada pertahanan. Kerana Al-Quran itu dilindungi daripada campur tangan. Al-Quran itu dipelihara daripada pencerobohan syaitan di langit dan syaitan di bumi. So faham ya? That's why satu ada kaitan dengan 8. Quran, Lauh Mahfuz dipelihara. Baik.
Sekarang berbaki 15 minit untuk topik yang sebenar. Nombor 1, Al-Quran sumber kekuatan. Itu nombor 1. Punya apa ya? Baik. Kita lihat ya, bagaimana rakan-rakan kita di Gaza, di Palestin, apa yang boleh menguatkan mereka? Al-Quran yang terpahat dalam dada mereka. Kita sedang melihat manusia-manusia yang percaya pada ayat-ayat Allah, iaitulah adanya hari pembalasan. Mereka tidak kecewa dengan kehilangan orang-orang tersayang kerana ayat-ayat Allah berbicara kepada mereka tentang syahid, tentang alam lain selepas mati. Ia bukan mati katak, ia bukan mati sia-sia, ia adalah mati yang paling mulia sehingga tidak perlu untuk dikafankan dan tidak perlu untuk dimandikan. Okey. Awal surah Allah cerita tentang langit yang Al-Quran turun daripadanya dan pertahanan Allah Ta'ala berikan ketika Al-Quran diturunkan. Ini awal surah. Dan penghujung surah Allah berbicara tentang Al-Quran yang terpelihara. Bukan hanya isi kandungan, tetapi terpelihara ayat-ayat itu dalam hati orang-orang beriman. Mereka boleh musnahkan rumah. Mereka boleh musnahkan masjid. Mereka boleh musnahkan apa saja, tetapi mereka tidak boleh musnahkan iman yang terhasil daripada Al-Quran yang mereka baca. Inilah mesej surah Al-Buruj, iaitulah Al-Quran jadi sumber kekuatan kepada orang-orang yang ditimpa musibah yang berat. Mereka mungkin hilang segalanya, tetapi kerana Al-Quran yang mereka baca, mereka dipertemukan dengan Tuhan yang maha sempurna serba-serbi. Tuhan ada rencana yang sangat sempurna. Quran beritahu mereka untuk tidak judge book by its cover. Untuk tidak melihat apa yang terjadi kebetulan ataupun sesuatu yang mengundang kemalangan. Tetapi Allah ada rencana yang lebih besar. Perhatikan pada ayat 10 kalimah fatana. Tahukah anda perkataan fatana ini ataupun fitnah? Pernah dengar perkataan fitnah? Al-Quran mesti jadi sumber kekuatan di zaman fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ni artinya proses pembakaran emas. Emas ini dia bercampur aduk dengan banyak perkara ketika ia ditemui. Maka proses pembakaran yang sangat kuat, tinggi darjah Celsius, akan menyebabkan anda bertemu dengan emas yang paling tulen. Sebab emas tidak boleh terbakar dengan api. Apa-apa selain daripada emas yang bersama dengan emas akan dibersihkan dengan pembakaran yang sangat kuat. Ini dipanggil fatana ataupun fitnah. So kalau anda faham proses ini, anda akan faham apa yang terjadi kepada orang-orang beriman zaman berzaman. Apa dia? Mereka melalui proses pembakaran yang sangat dahsyat, kesakitan tubuh yang sangat hebat, tetapi daripada kesakitan fitnah yang sangat hebat itu, keluarlah emas tulennya. Nampaklah kualiti sebenar sebaik-baik manusia, syarrul bariyah di atas muka bumi, iaitulah manusia yang beriman. Kalau kita nak tahu siapa model orang beriman, kita kena tengok orang yang sangat hebat diuji, yang kehilangan segala-galanya tetapi kekal bertenang dan tidak berputus asa, seperti mereka yang berada di sana. Fitan. Dan Allah sebut perkataan orang-orang beriman pada ayat 7. Ya. Dan pada ayat 10. Kerana inilah hasil daripada proses pembakaran yang sangat panas tadi. Kenapa Allah sebut mukminat?
Bukankah mukminat boleh tergolong dalam mukminin? Kenapa kena disebut orang-orang beriman lelaki dan wanita? Spesifik. Musuh akan menguji, musuh akan melakukan pembantaian kepada orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Sebab kesakitan kedua-dua jantina ini barangkali berbentuk berbeza. Fitnah bagi orang lelaki adalah kesakitan di medan tempur. Tetapi kesakitan bagi ibu-ibu yang kehilangan anak-anak itu berbeza. Yang kehilangan suami dan orang-orang tersayang itu berbeza. Maka Allah tunjukkan kesakitan lelaki atau wanita, aku tahu. Lalu Allah spesifik ya menyebut bukan hanya lelaki, bahkan perempuan. Yang kedua, doa sebagai senjata. Perasan tak? Ada banyak nama Allah dalam surah Al-Buruj. Betul atau tidak? Sebutkan antara nama Allah yang terdapat dalam surah Al-Buruj. Banyak nama Allah, menurut kiraan saya ada 11. Yang pertama, ayat 8, Al-Aziz. Yang kedua, Al-Hamid. Yang ketiga, Al-Malik. Yang keempat, Syahid. Yang kelima, anda perlu pergi kepada ayat 13, Yubdi'u ataupun Al-Mubdi'u. Yang keenam, Al-Mu'id. Yang ketujuh, Al-Ghafur. Yang ke-8, Al-Wadud. Yang ke-9, Al-Majid, Dzul Arsyil Majid. Yang ke-10, ya, tak ada dalam Asmaul Husna kita, ya, tetapi ia antara sifat Allah. Fa'alul lima yurid, murid. Pernah dengar nama Allah? Murid, yang berkehendak. Dan yang ke-11, Muhit. Pernah dengar nama Allah? Muhit. Kenapa sampai 11 nama Allah dalam surah Al-Buruj? Supaya bila kita ditimpa musibah yang berat, pembantaian yang sangat dahsyat, doa itu memberi anda kekuatan. Anda dapat merasakan anda sedang mengadu kepada yang maha gagah dan serba-serbi sempurna. Doa itu sendiri bukan sekadar ibadah, tetapi memberikan anda kekuatan. Anda mengadu kepada seorang doktor penyakit anda dengan anda mengadu kepada doktor pakar. Ada beza tak? Doktor yang baru jadi doktor dengan doktor pakar. Ada beza. Anda mengadu pada doktor pakar yang tiada kena mengena dengan family anda dengan doktor pakar yang dalam family anda. Ada beza tak? Ada beza. So itu kualiti seterusnya doktor pakar sebab adik-adik saya rupanya alhamdulillah dia bukan sekadar doktor, dia doktor pakar. Dia bukan sekadar doktor pakar, dia adik saya. Dan ada beza tak anda mengadu masalah doktor pakar yang adik-beradik anda duduk kat Kelantan dengan doktor pakar adik-beradik anda yang duduk kat Kajang? Kualiti keempat. Lagilah seronok. Saya dapat luah kepada orang yang dekat dengan saya. Maknanya apa? Allah mendatangkan begitu banyak nama-nama supaya anda tidak melihat Allah hanya dengan satu sudut. Allah itu Tuhan yang serba-serbi sempurna. So bila anda rasa anda lemah, anda pasti menyebut nama Allah Qawi. Bila anda merasakan anda dihina, anda pasti sebut nama Allah Mu'iz. Bila anda rasa anda tidak selamat, anda sebut nama Allah As-Salam. Artinya, dengan banyak nama Allah ini, anda akan dapat rasa Allah boleh bantu anda dalam pelbagai sudut keperluan anda. Dan anda akan merasakan kedekatan. Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah cerita tentang nombor 1 yang kita bincang tadi. Apa dia nombor 1 tadi? Quran turun bulan Ramadan. Ayat 185. Ayat 186, nombor 2 kita bincang. Apa dia?
doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Subhanallah. Maknanya apa? Bila seseorang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, apa akan terjadi kepada dia? Dia semakin kenal Tuhan. Tuhan itu serba-serbi sempurna sebab Quran describe apa makna hidup bertuhan, apa makna Tuhan, di mana sempurnanya Tuhan, walau serba-serbi kurang menyenangkan berlaku di hadapan anda. Jadi bila kita benar-benar membaca Quran, akan semakin tinggi pergantungan kepada Tuhan. Baca Quran, berdoa minta kekuatan. Baca Quran, berdoa minta kekuatan. Ini perkara yang tidak boleh dipisahkan, cause and effect. Dengan membaca Quran, kita lebih kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, kita memohon kepada dia. Quran memuji-muji Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan selepas kenal Tuhan, apa berlaku? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Aku memohon kepada kamu. Itu yang kedua. Senjata doa. Jangan diremehkan. Yang ketiga, memahami makna syahid. Tahukah anda nama ataupun istilah yang paling banyak dalam surah Al-Buruj adalah kalimah syahid. Apa yang terjadi di Gaza membuka mata kita dengan satu istilah, iaitulah syahid. Title yang sangat dicemburui. Dan tidak semua orang yang terpilih untuk memperolehi kelebihan itu. Mati di medan perang atau mati akibat daripada serangan musuh. Itu dinamakan syahid. Kenapa? Syahid ini artinya yang menjadi saksi, yang melihat depan mata, lalu sanggup datang ke mahkamah untuk memberitahu dan buka mulut, saya boleh membuktikan. Ini makna menjadi saksi. Ini makna menjadi syahid. Kenapa orang mati di medan perang atau mati akibat diserang orang-orang kafir diistilahkan sebagai syahid? Sebab mereka mengambil risiko untuk buktikan kepada orang-orang kafir, untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang dunia ini sementara, akhirat adalah segala-galanya. Maka bila berfikir begitu, kematian bukan masalah kerana ia perpindahan sahaja ke alam sana. So mereka mengambil risiko memunculkan diri mereka sebagai syuhada, sebagai syahid untuk memberitahu dunia, memberitahu orang-orang kafir, kami hidup ada Tuhan. Kami hidup percaya hari pembalasan. Kami tidak mati sia-sia, so mati itu remeh bagi kami. Ini antara sebab dinamakan mati di medan perang sebagai syahid. Kerana dia mahu memberitahu dunia bahawasanya dia saksi kepada adanya hari pembalasan, adanya Tuhan, ya, dalam kehidupan dirinya. Perkataan syahid pada ayat yang ketiga syahid dan masyhud telah saya huraikan tadi, masih ingat? So kalimah yang pertama dan kedua. Kemudian kita akan jumpa perkataan syuhud pada ayat yang ketujuh yang merujuk kepada orang-orang kafir menjadi saksi kepada perbuatan yang mereka perlakukan kepada orang-orang beriman. Dan akhir sekali Allah memperkenalkan dirinya sebagai syahid. Aku lihat apa yang telah berlaku. Aku akan buktikan di hari akhirat nanti apa yang berlaku. Jadi saya anggap bukan kebetulan dengan apa yang sedang berlaku, tiba-tiba surah Al-Buruj begitu ketara mengetengahkan perkataan ini. Seolah-olah satu motivasi untuk kita juga bercita-cita ke arah itu. Dan Allah rezekikan mudah-mudahan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang keempat, cuma kita kena ingat ya, kalau kita, sebab kita nak bercakap pasal syahid, syahid ni maksudnya melihat.
dan bersedia menjadi saksi untuk memberitahu ini telah berlaku. Saya menjadi saksi. Kita bila melihat kesakitan, jenayah, pembantaian, kita tidak hanya mahu melihat kan, kita akan terus react dan membantu. Allah bila menamakan dirinya syahid, jangan samakan dengan kita. Ini tasbih. Anda tahu apa itu maksud tasbih? Anda tidak menyamakan cara anda syahid melihat dengan cara Allah syahid. Kita bila melihat seseorang yang ditimpa musibah, kita akan terus bantu. Allah bila melihat orang-orang Gaza dalam musibah yang berat, kita kena faham, dia tak akan bertindak macam kita. Dia Tuhan. Dia ada serba-serbi kesempurnaan sebelum bertindak. So tasbih artinya jangan samakan perlakuan anda dengan perlakuan Tuhan. Ya. Yang keempat, okey, sikit lagi. Strategi musuh zaman berzaman. Dan saya telah huraikan tadi apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Menyembunyikan bukti, ya. Kematian beramai-ramai, orang yang tidak bersalah, kematian perlahan-lahan dan menjadi hiburan. So, surah Al-Buruj bukan hanya menceritakan cerita Ashabul Ukhdud yang pernah terjadi sebelum zaman Nabi SAW. Ya, kebanyakan para ulama tafsir mengaitkan dengan hadis Sahih Muslim, cerita yang panjang lebar. Nama karya itu Ulamud Da'wah. Anda boleh baca karya ini, saya tak tahu ada lagi ke tidak sekarang. Hadis Sahih Muslim sangat panjang lebar tentang seorang kanak-kanak yang telah menyebabkan penduduk beriman beramai-ramai, ya. Tetapi sebahagian para ulama mengatakan Nabi tidak mengaitkan cerita itu dengan surah Al-Buruj, ya. Maka boleh berlaku ia ada kaitan, boleh berlaku ia tak ada kaitan, ya. Yang penting di zaman dahulu memang ada peristiwa dihumban orang-orang beriman beramai-ramai ke dalam parit yang penuh dengan api yang marak menjulang. Akhir sekali, musuh menuju kehancuran. Ini nombor 5. Ya. Kita kena ingat Allah memang syahid, Allah tengah tengok. Tetapi Allah belum membuat tangkapan. Allah ada perhitungan-perhitungan tertentu sebelum tangkapan dibuat. Inna batasya rabbika lasyadid, artinya tangkapan akan dibuat pada satu hari nanti. Bila? Allahu alam. Allah ada rencana, ya. So kita ni barangkali berada pada fasa pertengahan surah Al-Buruj. Ya. Permulaan surah Al-Buruj cerita tentang jenayah yang dilakukan, ya. Tiada peri kemanusiaan sampai 2024. 20,240 nyawa terkorban di sana. Fasa pertengahan adalah fasa di mana Allah beri syurga kepada orang yang syahid dan Allah memberi amaran neraka jahanam. Ini pertengahan surah Al-Buruj, betul tidak? Allah beri amaran, awak tolong berhenti melakukan ini semua. Dan kita barangkali belum melihat fasa terakhir surah Al-Buruj yang barangkali akan berlaku, wallahu alam bila. Ini bukan kerja kita. Apakah fasa terakhir? So baca surah Al-Buruj sampai habis. Kerana ia akan menutup tirai dengan Allah akan memusnahkan rencana rajim sebagaimana Allah pernah musnahkan Fir'aun dan Thamud. Saya nak tutup dengan kenapa Allah mention Fir'aun dan Allah mention Thamud. Sebab musuh zaman berzaman, ya, termasuk yang berada di Gaza pada waktu ini adalah mereka yang berbangga dengan kelebihan ketenteraan yang mereka ada. Ini sebab Allah sebut Fir'aun terlebih dahulu. Zaman berzaman musuh-musuh Islam akan berbangga dengan persenjataan, kenderaan, teknologi, sains ketenteraan mereka. Tapi itu tidak akan boleh untuk mengalahkan Tuhan sama sekali. Jumlah tentera yang sangat besar itu kelebihan Fir'aun, betul? Itulah yang sedang dibangga-banggakan oleh rejim Zionis pada waktu ini. Kononnya, ya, dengan Amerika tidak ada yang boleh mengalahkan mereka. Kenapa Allah sebut Fir'aun lagi? Sebab Fir'aun ditipu
oleh Laut Merah. Maksudnya apa? Bila dia nampak Bani Israel masuk ke dalam Laut Merah dan lepas, dia merasakan dia juga akan lepas dan dia boleh kejar Bani Israel dan membunuh dan genosid Bani Israel. Tetapi dia ditipu oleh rencana Tuhan. Tipu daya Tuhan mengatasi tipu daya beliau. Beliau tidak menyangka dia akan mati begitu rupa. Dan dia tidak akan sangka dia akan mati dalam laut itu. Jadi musuh memang tak boleh tahu bagaimana Allah merencana kemusnahan mereka. Sekarang, kenapa Allah sebut Thamud? Tiba-tiba je Thamud. Kenapa Ad tidak disebutkan? Kenapa Ashabul Aika, Ashabul Fil tidak disebutkan? Kenapa Thamud? Jawapannya terdapat dalam surah An-Naml. Nanti balik baca ayat 45 hingga ayat 51. Apa cerita surah An-Naml ayat 45 hingga 51? Cerita tentang 9 kumpulan kaum Thamud mengatur konspirasi untuk membunuh Nabi Saleh. Dan mereka bersumpah atas nama Allah untuk melakukan misi pembunuhan Nabi Saleh pada malam hari ketika baginda tidur. Dan apabila terbunuh Nabi Saleh, 9 wakil daripada 9 kumpulan pengganas ini akan pergi kepada wali ataupun keluarga Nabi Saleh untuk berkata, kami tak ada di lokasi kematian Saleh. Percayalah pada kami, ada orang lain telah melakukannya, bukan kami yang melakukannya. Itu cerita 9 kumpulan pengganas dalam kaum Thamud. Ada persamaan tak? Persamaan nombor 1, mereka menyandarkan pekerjaan buruk dan busuk mereka dengan sumpah atas nama Allah. Kami buat kerana tuntutan daripada Tuhan. Kami buat kerana ini suruhan agama. Mereka bersumpah, qalu taqasamu billah. 1. Yang kedua, mereka menyerang, mereka merancang untuk menyerang pada waktu malam. Sebab apa? CCTV tak nampak. Supaya tiada bukti boleh membawa mereka ke ICJ. Boleh membawa mereka ke mahkamah. Perbuatan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tak ada. Dan anda pun tahu, ya, betapa jahatnya rejim ini. Orang nak tidur, nak berehat pun mereka boleh serang pada waktu itu. Yang ketiga, mereka bunuh, tapi mereka declare mereka mangsa. We have right to defend ourselves. Mereka yang melakukan konspirasi bunuh, tetapi mereka beritahu dunia, mereka bukan pengganas. Mereka tipu dunia yang sebenarnya bukan mereka yang melakukan ini semua. Wallahu alam, tuan-tuan. Mudah-mudahan surah Al-Buruj anda semua dapat hafal dan dapat baca supaya bila kita lihat ke arah Gaza dan Palestin, ada sesuatu yang akan bertambah dalam hati kita dengan bacaan surah Al-Buruj. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asri. Subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pulang ke destinasi masing-masing ya. Malam-malam ni berakhir elok.